Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan A-Team yang terdiri daripada Nur Suhaila, Nur Amira, Nur Syazwan, Wan Zulfa dan Nur Hizatul Syahira akan membentangkan projek amalan perakaunan kos di syarikat perkilangan Gardenia. Amalan perakaunan kos secara umumnya merupakan proses mengumpul dan melaporkan maklumat kewangan dan bukan kewangan yang berkaitan dengan kos penggunaan sumber organisasi. Kos sumber terbahagi kepada tiga iaitu kos bahan, kos buruh dan kos overhead. Perakaunan kos dapat menyediakan maklumat bagi keperluan perakaunan kewangan dan pengurusan untuk menyediakan penyata kewangan. Ini kerana perakaunan kos meliputi proses melaporkan, menganalisis, membawa kepada penambahbaikan kawalan dan kecekapan kos antara perniagaan. Objektif utama perakaunan kos ialah untuk menentukan kos keluaran, perancangan dan kawalan serta pembuatan keputusan. Yang kedua, latar belakang syarikat. Jenama Gardenia diperkenalkan pada tahun 1969 oleh seorang rakyat Amerika Syarikat yang dikenali sebagai Horatio Size Slocum telah dihantar ke Malaysia oleh International Executive Service Corporation dan ditugaskan untuk memulakan perniagaan yang berasaskan roti. Ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di Malaysia melalui pembangunan syarikat-syarikat perniagaan baru. Horatio Size Slocum yang mempunyai 35 tahun pengalaman dalam bidang pembuatan roti telah bekerjasama dengan Datuk Wong Zifat iaitu seorang ahli perniagaan terkenal di Sabah untuk menubuhkan Gardenia Food Industries. Sejak peristiwa itu, jenama Gardenia telah diperkenalkan buat kali pertama di Sabah. Untuk pasaran di semenanjung Malaysia, Gardenia Bakeries sendirian berhad memulai roti pertama di kilang pengeluarannya pada tahun 1986. Produk dan perkhidmatan yang ditawarkan. Syarikat Gardenia mengeluarkan pelbagai variasi roti dan bakery. Produk utama syarikat ini ialah roti putih Gardenia. Roti putih Gardenia terbahagi kepada tiga iaitu original klasik jumbo dan klasik. Selain itu, Gardenia juga menghasilkan koleksi roti fiber mill, roti Eropah cottage style, roti say cheese, koleksi roti Delicia, variasi snack waffle, snack roti krim, squiggles dan Twiggies. Syarikat Gardenia juga menawarkan perkhidmatan kepada orang ramai. Perkhidmatan yang ditawarkan adalah menerima tempahan roti dan menghantar bekalan-bekalan roti yang dihasilkan kepada pelanggan-pelanggannya sama ada di pusat beli belah, kedai runcit dan sebagainya. Syarikat Gardenia juga terlibat dengan program khidmat sosial iaitu setiap hari Gardenia akan menghantar roti-roti segar secara percuma ke pusat pertubuhan amal seperti rumah orang tua, rumah anak-anak yatim dan pusat jagaan orang kurang upaya. Twiggies Wagon juga antara perkhidmatan yang telah dilakukan oleh syarikat Gardenia dengan mengedarkan Twiggies secara percuma kepada murid-murid sekolah pada acara dan majlis khas yang diadakan di kawasan Lembah Kelang. Seterusnya ialah bahagian pertama iaitu struktur organisasi. Struktur bagi syarikat Gardenia terbahagi kepada Jabatan Pentadbiran dan Jabatan Pengeluaran di mana Jabatan Pentadbiran dibahagikan kepada Jabatan Kewangan, Jabatan Pemasaran dan Jabatan Sumber Manusia. Manakala Jabatan Pengeluaran terdiri daripada Jabatan Pemprosesan, Jabatan Pemotongan dan Jabatan Pembungkusan. Syarikat Gardenia Bakeries sedia berhad juga menggunakan struktur pembahagian produk. Berikut merupakan proses pengeluaran bagi produk syarikat Gardenia Bakeries di mana Jabatan Pemprosesan akan memastikan semua proses penghasilan roti berjalan dengan lancar. Jabatan Memotong akan memastikan bahawa setiap potongan roti akan dipotong mengikut saiz yang ditetapkan dan seterusnya Jabatan Pembungkusan akan memastikan setiap buku roti yang telah dipotong menjadi kepingan itu dibungkus dalam plastik roti Gardenia dengan rapi.
Seterusnya ialah bahagian kedua iaitu tujuan perakaunan kos. Tujuan pertama ialah menentukan kos pengeluaran. Syarikat perlu tahu berapa kos keseluruhan produk dan kos seunit sesuatu keluar itu kerana matlamat utama kos adalah untuk dapat memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan kos. Kedua ialah perancangan dan kawalan. Dengan membuat analisis dan aktiviti kos yang lepas serta membuat perbandingan dengan maklumat kos yang terkini, ia dapat membantu di dalam membuat keputusan perancangan dan memilih alternatif yang terbaik bagi menentukan kos dan manfaat. Ketiga ialah pembuatan keputusan di mana maklumat yang dipersembahkan adalah betul dan tepat serta berguna kepada pihak pengurusan. Dan terakhir ialah mengawal kos yang terlibat. Dengan adanya kawalan, ia membolehkan setiap bahagian dalam organisasi bekerja dengan cekap untuk mencapai objektif syarikat yang telah ditetapkan. Seterusnya adalah kos pengeluaran bagi original klasik white brick gardenia untuk tempoh sebulan. Bahan mentah atau bahan langsung yang terlibat adalah sebanyak 8,255,000, manakala bagi buruh langsung pula adalah sebanyak 2,400. Kos prima iaitu hasil tambah bagi buruh langsung dan bahan mentah adalah sebanyak 8,257,400 ringgit. Overhead kilang pula iaitu yang terdiri daripada bahan tak langsung, buruh tak langsung dan kos overhead kilang yang lain adalah sebanyak 453,900 ringgit. Kos pengeluaran iaitu kos overhead dan yang telah ditambah dengan kos prima adalah sebanyak 8,711,300 ringgit. Kos pentadbiran yang terlibat adalah sebanyak 81,400 ringgit, manakala kos jualan yang terlibat adalah sebanyak 1,09,000 ringgit. Dan kos tempoh iaitu hasil tambah kos jualan dan kos pentadbiran adalah sebanyak 1,90,400 ringgit. Di sini ialah ringkasan bagi kos pengeluaran yang terlibat. Kos prima iaitu kos bahan langsung ditambah dengan kos buruh langsung adalah sebanyak 8,257,400 ringgit. Kos pengeluaran pula iaitu kos bahan langsung, kos buruh langsung dan kos overhead adalah sebanyak 8,711,300 ringgit. Dan kos tempoh iaitu terdiri daripada kos pentadbiran dan kos jualan adalah sebanyak 1,90,400 ringgit. Sistem pengengkosan yang digunakan oleh syarikat Gardenia adalah kos normal. Kos normal terdiri daripada kos bahan langsung sebenar, kos buruh langsung sebenar dan kos overhead belanjawan. Sistem ini menggunakan kos overhead kilang diserap bagi menentukan kos produk. Kos pengeluaran seunit produk akan dapat diketahui dengan lebih awal apabila menggunakan kos normal. Seterusnya, pengukusan tempahan kerja atau proses. Syarikat Gardenia menggunakan pengukusan proses kerana ia mengeluarkan produk secara besar-besaran dan bersifat homogenes, iaitu roti. Jenis proses yang digunakan adalah proses urutan di mana proses pembuatan roti dimulakan dengan proses mengadun, proses membakar, proses memotong, proses pembungkusan dan akhir sekali kepada barang siap. Satu proses itu perlu disiapkan terlebih dahulu sebelum proses lain dilakukan. Selain itu, kaedah pengukusan proses yang digunakan ialah kaedah masuk dulu keluar dulu ataupun MDKD. Kaedah ini digunakan dengan mengandaikan berlaku perubahan pada harga bahan mentah, kos penukaran dan tahap inventory yang signifikan. Kaedah MDKD ini juga digunakan bagi tujuan pengawalan kos dan penilaian prestasi kerana kos per unit yang dialihkan secara setara di bawah kaedah MDKD hanya mewakili kos pada tempoh semasa sahaja. Pengumpulan kos. Pengumpulan kos adalah kos-kos yang terlibat akan dikumpulkan kepada 3 kos utama, iaitu kos bahan, kos buruh dan kos overhead. Kos yang terlibat dalam kos bahan adalah kos belian bahan mentah. Dokumen sokongan yang digunakan dalam proses pembelian bahan mentah adalah termasuk invoice dari pembekal, borang perolehan bahan, kad storager dan lain-lain dokumen. Kos buruh. Kos yang terlibat ialah gaji operator pengeluaran. Dokumen sumber yang digunakan ialah tiket masa, kad kerja dan kad pekerja. Kos overhead pula. Kos yang terlibat adalah gaji penyelia kilang, susun nilai peralatan dan mesin, utility kilang dan lain-lain kos overhead. Dokumen sokongan adalah seperti nota penerimaan bahan, lembaran kerja, invoice dan bil penggunaan utility. Bil penggunaan utility adalah terdiri daripada bil elektrik dan bil air. Pengklasifikasian kos. Kaedah klasifikasi kos yang digunakan ialah
pengkerasan kos mengikut pengesanan dan pengalokasian. Kaedah ini mengesan kos langsung dan kos tak langsung. Jenis kos langsung adalah kos bahan langsung iaitu tepung dan kos buruh langsung iaitu gaji pekerja yang terlibat dalam proses pembuatan roti. Jenis kos tak langsung pula adalah kos overhead perkilangan yang terdiri daripada bahan tak langsung dan buruh tak langsung. Peruntukan kos. Kos overhead diperuntukkan kepada produk. Peruntukan kos overhead kepada produk perlu melalui beberapa proses iaitu proses pengagihan dan proses pengalokasian kos. Proses pengagihan adalah proses di mana kos overhead akan diagihkan dari jabatan sesokongan kepada jabatan pengeluaran. Proses pengalokasian pula adalah proses di mana kos akan dialokasikan kepada setiap produk. Syarikat Gardenia Sendirian Berhad menggunakan kaedah langsung untuk mengagihkan kos overhead. Kaedah ini digunakan untuk mengagihkan kos overhead daripada jabatan sokongan sepenuhnya kepada jabatan pengeluaran. Jam lesen digunakan sebagai penggerak kos dalam pengagihan kos overhead kepada jabatan pengeluaran. Kemudian, kos dari jabatan pengeluaran dialokasi kepada produk dengan menentukan kadar overhead tertentu pengeluaran dan seterusnya dialokasikan kos kepada produk mengikut kadar penggunaan sebenar. Kaedah hapus terus digunakan untuk melaraskan overhead diserap, iaitu semua kos akan diagihkan terus ke akaun kos barang dijual. Seterusnya bahagian yang ketiga iaitu perbincangan dan cadangan. Dengan adanya perakaunan kos, ia dapat membantu syarikat Gardenia untuk membuat perancangan dan kawalan, membuat keputusan dan membantu mengawal kos-kos yang terlibat dalam pengeluaran produknya. Syarikat Gardenia mempunyai pesaing-pesaing yang mengeluarkan jenis produk yang sama di pasaran. Oleh itu, ada beberapa cadangan yang kami cadangkan kepada syarikat Gardenia bagi mengekalkan jenamanya sebagai jenama nombor 1 di Malaysia. Yang pertama adalah periklanan. Periklanan merupakan salah satu strategi dalam pemasaran sesuatu produk. Dengan slogan "Sungguh enak dimakan begitu sahaja", berjaya memperkenalkan produk Gardenia di media masa pada suatu ketika dahulu. Namun sekarang periklanan mengenai produk Gardenia jarang dipertontonkan di kaca TV terutamanya. Oleh itu, kami mencadangkan agar syarikat Gardenia boleh membuat periklanan baru yang lebih kerap di media masa bagi memperkenalkan produk baru mereka yang mana pengguna tidak tahu kewujudan waktu ini. Sedangkan yang kedua, promosi. Promosi juga penting bagi menarik minat pembeli. Kami mencadangkan bahawa syarikat Gardenia boleh mengadakan promosi sekali-sekala dalam masa sebulan. Seperti contoh, setiap pembelian 3 bungkus produk Gardenia, pengguna akan berpeluang mendapatkan hadiah seperti cawan dan sebagainya. Cadangan yang terakhir, pembukaan mini cafe Gardenia. Dengan pembukaan mini cafe ini, Gardenia akan lebih terkenal di mata masyarakat dan juga pelancong asing. Dengan kemudahan seperti kemudahan internet seperti Wi-Fi, ia akan berjaya menarik minat para pelanggan untuk datang ke kafe dan boleh mendapatkan produk-produk Gardenia.